Kerusi penuh kontroversi. Di mana kita? Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semuanya. Riuh. Saya first time ni buat podcast ni di hadapan saya ni penuh orang, belakang penuh orang. Saya sekarang sedang berada di lokasi P095, Parlimen Tanjung Karang, yang mana di sini semua orang tahu. Lokasi yang saya kira agak menjadi sedikit perbualan juga kerana berlaku perubahan kepada calon BN terutamanya, yang mengejutkan ramai pihak dan menantikan jawapan daripada mereka yang sewajarnya. Kerana di sini Tanjung Karang menyaksikan penyandangnya iaitu Tan Sri Noh Omar tiba-tiba tak dicalonkan. Manakala nama Ketua Wanita UMNO bahagian di sini, Datuk Hajah Habibah, tiba-tiba tercalon bagi bertanding di kerusi Tanjung Karang. Jom kita bersama dengan beliau, Datuk Hajah Habibah. Jom kita. Okey, seperti di mukadimah kan. Kerusi panas, kerusi yang kontroversi, kerusi yang mengejutkan, kerusi yang penuh dengan teka-teki. Saya berada di sini sejak awal pagi lagi mencari orang sibuk kita di sini. Sampai hampir-hampir mengajuk ni. Hampir-hampir mengajuk sebab tak dapat. Tapi hari dapat juga akhirnya. Nampak suasananya penuh dengan wanita. Kerana di sini memang yang menjadi calon ialah Ketua Wanita UMNO bahagian Tanjung Karang. That's why penuh wanita ni. Makcik-makcik agak-agak kita, saya risau ni. First time macam ni. First time macam ni. Dan saya bersama dengan sosok tubuh yang menjadi tumpuan satu Malaysia, iaitu Datuk Hajah Habibah, kerana kali ini dicalonkan di kerusi yang agak panas, menggantikan penyandang yang juga nama besar di sini, menteri. Dan kali ini Datuk cuba untuk mempertahankan kerusi Tanjung Karang, tradisi UMNO yang mana kita faham Tan Sri Noh Omar nama besar yang memang kata orang tu agak kuat untuk menang di sini. Dan inilah dia wanita yang anda cari selama ini. Okey. Sihat tu? Sihat, alhamdulillah. Terima kasih. Akhirnya kita dapat juga berjumpa petang ini. Hampir-hampir merajuk dah. Azrul, nak balik dah. Azrul, jangan merajuk Azrul. Saya keluar daripada rumah Azrul pukul 7.30 pagi. Pergi melawat semua kampung, kedai sarapan pagi dengan pengundi. Lepas itu pergi melawat masa banjir, pergi PPS. Balik sekejap saja solat Zuhur, keluar balik. Nanti balik maghrib sekejap, Isyak, lepas tu keluar lagi sampai pukul 12.30 malam. Faham, saja nak merajuk. Jadi Azrul tolonglah jangan merajuk. Tolonglah jangan marah saya. Tak marah, dia bagi merajuk sikit. Tapi okey. Dan untuk makluman semua, seperti apa saya mukadimah tadi. Betul. Datuk pun dah dengar mukadimahnya. Satu Malaysia memberi tumpuan kepada Tanjung Karang ni kerana kontroversi yang berlaku. Tapi sebelum itu, untuk makluman semua, Tan Sri Noh Omar menang dengan majoriti 1970 pada PRU yang ke-14 dengan memperoleh undi sebanyak 17,000 lebih. Yang mana beliau menumbangkan dua calon lain dari PKR, Kapten Bersara Datuk Dr. Zulkapri. Daripada Bersatu. Ketika itu di bawah bendera PKR. Ya betul. Kan? Dan seorang lagi calon PAS, Nur Azlan Ahmad. Dan kali ini calon lama seorang je, iaitu Kapten Bersara Datuk Dr. Zulkapri yang bertanding kembali di bawah bendera PN kali ini. Ya. Tapi calon baru. Macam manakah Datuk melihat pencalonan ini? Adakah Datuk rasa macam mana? Boleh kongsi sikit apabila dicalonkan untuk kursi panas ni? Apabila saya dicalonkan, Nazrul, perasaan saya bercampur baur lah. Sedih, gembira, terkejut, takut, semua ada. Tetapi sebagai orang parti yang dah lama dalam parti, 32 tahun saya berkecimpung dalam UMNO Tanjung Karang. Apabila pucuk pimpinan parti telah membuat keputusan menamakan saya sebagai calon, saya berlapang dada dan saya ambil cabaran ini. Saya bersedia untuk menggalas tanggungjawab ini. Walaupun saya sedar bukan satu perkara yang mudah. Ya, walau bagaimanapun saya optimis wanita boleh. Tapi tadi yang firstnya Datuk sebut sedih. Sedih. Jarang ni calon sedih. Selalu dia happy ni. Apa yang sedih tu? Sedih kerana yang bagi Tan Sri Noh adalah sebenarnya guru saya. Sifu saya. Mentor saya. Guru saya.
Tapi pada kali ini, beliau diturunkan, digugurkan daripada menjadi calon. Saya sedih tetapi saya tidak boleh mendahaka kepada keputusan parti. Okey. Jadi sedih kerana gurunya digugurkan. Okey, tak apalah. Jadi bila keadaan itu berlaku, dalam keadaan sekarang ni kita faham pelbagai sentimen boleh mengganggu. Sentimen-sentimen di luar, dalam sebagainya boleh mengganggu kempen selama 2 minggu. Adakah Datuk merasakan apa yang berlaku itu boleh memberi kesan yang besar terhadap kempen BN di Tanjung Karang? Pada sehari 2 yang pertama, semua jentera kita agak terkejut. Sebenarnya saya sendiri pun terkejut. Saya dapat watikah pukul 1 pagi. Oi, ya? Ya. Oh. Pukul 1 pagi saya mengambil watikah. Saya sendiri pun terkejut dengan pemilihan tersebut. Okey. Tetapi saya mengenali diri saya, Azrul. Saya ni orangnya tak pernah give up. Memang jalan terus. Hashtag saya jalan terus. Jalan terus. Oh, hashtag jalan terus. Jalan terus. Tanpa menoleh ke belakang. Dan saya sehari 2 dia terkejut. Lepas itu, sekarang ini saya melihat dah hari ke-8. Semua dah back to track balik. Hari dah. ke-8 tu dalam masa kita rekod ni tapi Ya. sebenarnya dia mungkin hari ke-9 ke-10 mungkin. Okey, tak apa. Saya waktu malam, Mazrul, saya reservekan untuk berjumpa dengan jentera parti. Ya. Siang saya berjumpa dengan pengundi yang bukan jentera parti. Ya. Malam saya fokus kepada berjumpa dengan PDM, jentera di PDM. Alhamdulillah tak ada PDM yang tutup. Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah. Semua dah buka. Semua bekerja macam biasa. Dan alhamdulillah saya bersyukur sangat-sangatlah. Penerimaan, bukan kalau kita nak istilahkan penerimaan tak boleh. Sebab saya memang telah diterima di sini. Kerana saya ketua wanita 4 penggal. Betul? Saya 4 bukan penggal? 4 penggal. Oh, okey. Saya bukan 4 hari. Saya bukan 4 tahun. Ya. Saya 4 penggal. Sebelum itu saya ketua Puteri Bahagian Tanjung Karang yang pertama. Puteri pun dia juga. Puteri yang pertama. Daripada puteri pergi mak-mak lah. Okey, tak mak-mak ke. 3 penggal ketua Ya. Puteri Bahagian. Ya. Esko Puteri Amla Malaysia. Ya? Yes. Oh. Daripada zaman Azalina sehinggalah Oh, ke lama zaman Noraini Ahmad. Lama tu. Lama. Memang pejuang lama ni. Lama. Okey. Umur 20 tahun dah jadi ahli UMNO. Oh. 20 tahun menjadi ahli UMNO Cawangan Tali I3 Barat. Jadi kiranya masanya lah kot. Masanya kot. Mungkin Kalau lah. nak dikatakan masa, saya rasa mungkin tepatlah. Sebab saya bukan muda lagi, Azrul. Ya, Saya bukan muda lagi. nampak muda ke dia? Nampak muda kan? Saya dah bercucu. Ya, cucu tapi tak itu lain. Ada je orang umur 40 dah ada cucu. Kan? Saya dah bukan muda lagi. Ya. Kalau saya tak dan saya cakap dengan diri saya tak berniat nak duduk dalam parti ni. Kalau saya dipilih menang wakil rakyat, saya takkan lama sangatlah. Takkan lama sangat. Maksimum 3 penggal. Enough. Okey. Enough. Ataupun adakah Datuk rasa pemilihan Datuk sebagai calon atas kapasiti dah lama dalam parti dan juga untuk memenuhi permintaan wanita sendiri 30%. Kota wanita. Ya. Macam mana? Okey, pertama mungkin sebab dah lama. Kedua, pucuk pimpinan parti memang mengenali saya. Kerana saya tidak hadir ke mana-mana pilihan raya kecil ke, pilihan raya negeri ke, pilihan raya PRK, PRN, PRU memanglah. Ya. Sebagai jenteranya. Ya, sebagai jentera. Di mana-mana pun. Di mana-mana. Di Melaka ada. Di Melaka tak Johor balik pun 2 ada. minggu. Tak nampak tu. Ya. Di Melaka saya di tempat Datuk Seri Raub. Oh, tak jumpa lah kita. Saya duduk di chalet beliau. Okey. 2 minggu tak balik. Bukan saya seorang. Saya bawa 40 orang jentera saya bersama. Dari sini? Dari sini. Oh, sakan. Ya. Okey. Di Sabah, PRN Sabah. Sampai juga Sabah pun? Sabah. Oh, okey. Sampai 2 minggu tak balik. Saya duduk di Tenem. Oh, Tenem. Tenem. Daripada KK ke Tenem 4 jam naik kereta. You tahulah Tenem macam mana kan? Faham. Geografinya agak Betul. Mencabar lah. Mencabar. Saya tak balik ketika itu COVID tengah teruk Ya, betul. sehingga ada sahabat kami yang meninggal kena Allah, COVID Allah. daripada wilayah ya. Jadi dan Johor saya membantu sahabat baik saya yang berhormat Datuk Sharifah Azizah Don Mahkota dalam Parlimen Keluang. Tak balik lebih 2 minggu. Ya. Jadi
pucuk pimpinan parti melihatlah saya ini orang yang sangat committed kepada parti. Dan juga kerana kuota tadi? Yes, kota juga memain peranan. Yes. Kerana kalau kita tengok negeri Selangor, calon-calon yang bertanding kali ini, daripada wanita UMNO, saya seorang. Seorang je? Seorang. Oh, Kedah tiga. Ya, Selangor saya seorang. Selangor MCA, wanita MCA 2. Oh, okey. Oh, UMNO seorang. MIC seorang, Datuk Muhana di Kuala Langat. Total wanita BN ada? 4. Oh, Kedah pun 4 ya, betul. Kedah 4. Kedah 4. Yes. Sini pun 4. Okey. Maksudnya dia cuba untuk memenuhi kuota lah. Kuota Cuba. calon wanita. Ya. Okay. Saya bernasib baik sikit lah sebab adanya kota tersebut agaknya Tak selain sikit, daripada. Tak sikit tu. Banyak. Sekarang ni kursi yang agak UMNO ni kuat. Tak sikit tu. Okey Datuk. Ada tak kerana situasi ni berlaku menyebabkan ada perpecahan dalaman ataupun kem-kem yang berbeza selepas pengumuman tu? Perpecahan tak ada. Tak ada. Kem-kem tak ada. Cuma di peringkat awal terkejut tu ada. Terkejut je lah. Terkejut. Lepas tu lahirkan sikit perasaan marah dan tak puas hati. Kenapa saya pula dipilih? Mungkin sebab saya perempuan kot. Kalau lelaki menggantikan tu tak ada isu agaknya saya rasa. Tapi Tan Sri Norma berjiwa besar. Beliau Ya. hadir dalam masa melancarkan Jentera Parti. Ya, Yes. beliau very supportive. Very supportive. Yes. Okey Datuk. Ya. Saya nak Datuk try ulas sikit pasal Kapten Bersara Datuk Dr. Zulkafli ni. 2 kali beliau bertanding dan pada PRU yang ke-14 agak besar juga undinya. Ya, 15,000 lebih. Dan kali ini beliau mendapat bantuan PAS lagi. Ya. Time tu PAS bertanding, PAS dapat 7,000 lebih ni. Jika dicampurkan undi PAS dan juga undi Bersatu ketika itu, Ya. ataupun PKR lah ketika itu, sebenarnya undi mereka lebih besar daripada Tan Sri Norma. Okey. Macam mana? Saya yang boleh saya cakap suasana pada 2018 berbeza dengan suasana 2022. Wave. Masa itu wave memang hendakkan. Tsunami politik? Yes, tsunami politik. Wave sekarang menampakkan hendakkan BN berkuasa balik. Itu bezanya. Yakin? Yakin? Oh, okey. Sangat yakin. Tapi ada yang mengatakan bahawa gabungan PN dan juga PAS kali ini memberi satu kelebihan juga kerana mereka ada pengundi totok mereka sendiri. Kelebihan tu ada. Tetapi pada pandangan saya yang lama menjadi ketua wanita di sini, rata-ratanya saya nampak sebab wanita ni dia ada buat kajian sikap. Oh. Kajian sentimen. Bab kajian wanita champion lah. Ya. Kita dah banci 10 kali. Ya. Sejak daripada tahun 2019 Ya. sehingga sekarang dah 10 kali banci. Kita tengok on the ground wave itu memang hendakkan Barisan Nasional semula. Ya. Okey. Saya mungkin bernasib baiklah menjadi calon waktu ini. Bukan nasib baik. Memang masanya. Memang masanya. Okey. Ada tu. Tanpa dilupakan nama Bro Lando kita. Okey. Tiba-tiba muncul, saya baru lepas jumpa dengan beliau. Juga kelihatan positif. Sebab mungkin dari segi ground yang rapat dengan beliau. Macam mana Datuk sendiri melihat? Adakah ini juga satu persaingan ataupun nothing? Okey. Lando ni saya akui dia mempunyai nama juga yang besar di dalam media sosial ya. Oh, makin kuat ni. Tak masalah, teruskan. Cuma saya rasa kalau boleh saya katakan Lando datang salah tempat. Salah tempat Salah tempat. Sebab jumpa dengan Datuk ke? Bukan. Okey. Kerana Tanjung Karang ini pengundinya, masyarakatnya berbeza. Mereka hendakkan wakil rakyat mereka berada di sini. Selalu di sini bersama mereka daripada dulu. Kini maybe selama-lamanya lah. Jadi saya rasa Lando patutnya pergi belah-belah bandar. Kalau sebelah kampung, pengundi kampung sentimen lain. Dia nak bersama wakil rakyat. Dia nak wakil rakyat sentiasa ada bersama mereka. Kalau datang sekadar nak menjadi wakil rakyat sahaja, tidak pernah berkhidmat sebelum ini, saya rasa agak susah lah. Agak susah. Itu yang saya punya andaian lah. Saya terpulang. Tapi yang saya nampak masyarakat Tanjung Karang dia berbeza. Dia berbeza daripada masyarakat lain. Okey, seminggu terakhir ni, Ya. bagaimana melihat penerimaan masyarakat di sini?
penerimaan kepada saya. Ya. Alhamdulillah, saya cakap tadi, saya bukan orang baru. Di UMNO, di kawasan Tanjung Karang Dah ini. popular lah kat sini. Okay. Nak kata popular sangat tu, nak kena reserve sikit lah. Okay. Tapi ramai yang mengenali saya. Dalam kerja buat, kebajikan. Kalau Azrul nak tahu, setiap kali bulan Ramadan dan 4 Penggas jadi ketua wanita, apa yang saya buat ialah, saya akan pusing setiap masjid, surau, selama 3 minggu. Minggu yang terakhir kita tak buat. Kita mengadakan himpunan solat-solat sunat Ihya Ramadan. Kita buat sunat hajat, sunat duha, taubat dan tasbih. Setiap Ramadan. Setiap Ramadan. Semua orang tahu program kami. Dan saya tidak pernah tidak menghadirinya. Jadi mana surau kampung yang saya tak pergi. Mana masjid dekat kampung yang saya tak masuk. Ya, ya. Kecuali masa kita MCO. Ya, ya, tak Ya, boleh. kita tak dibenarkan. Ya. Setahun kita cuti daripada program, tahun kedua kita buat dalam rumah pengundi. Sebab kita tak dapat kebenaran untuk mengadakan di masjid dan surau, saya buat pendekatan kita bersolat dalam rumah pengundi. Jadi aktiviti-aktiviti wanita Tanjung Karang ni sebenarnya banyak sangat. Banyak. Jadi saya dikenali melalui aktiviti-aktiviti wanita ini. Satu lagi lah, mungkin soalan terakhir lah ni. Ya. Datuk tahu kan yang bahawa di Tanjung Karang ni kita ada lebih kurang 3,900 pengundi 18 hingga 20. Ya, tahu. Hampir 4,000 orang. Tahu. Sebab tu ke Datuk mendekati mereka dengan futsal macam ni. Sebab mereka ni dalam kategori yang pengundi muda. 4,000 ni besar ni. Besar. Dan juga kita ada lebih kurang kalau total bawah 40 tahun almost hampir dalam 40,000 pengundi. Yes. Yes. Macam mana Datuk? Betul. Ya. Sebab itu saya gembira kalau dapat hadir ke program macam ini. Dan dalam minggu kedua ini saya memberi fokus dan keutamaan kepada pengundi muda. Saya akan mendekati lebih NGO muda belia dan juga persatuan belia-belia. Macam saya rasa malam besok pun saya akan bersama dengan belia. Saya akan diarak dengan motosikal yang dengan cerita dia orang plan nak buat macam tu. Dekat di STJ Sri Jaya. Ya, saya memang nampak pemuda ni orang muda satu aset. Sebab tu saya menggunakan hashtag Mama Babe. Mama Babe. Lain macam hashtag Mama Babe. Mama Babe. Okay. Kerana saya berpendapat ya dengan orang muda kita tidak boleh besar diri. Bertitle sangat. Kalau ada datuk simpan kat rumah, ada Datuk Sri simpan kat rumah. Dengan orang muda, saya lebih suka mereka memanggil saya mama. Bukan babe lah. Bukan, mama. Dia orang panggil mama. Dia orang akan okay. jerit mama. Saya rasa lebih banggalah dengan gelaran tersebut sebenarnya. Lebih dekat, lebih mesra. Dia orang semua sebaya anak-anak saya. Anak saya pun dah besar. Tu anak saya belakang. Yang lelaki tu. Oh, lelaki tak mau tengok. Jadi saya pun faham macam mana jiwa orang muda. Orang muda ni kalau kita nak dekati, kita jangan jadi besar lah. Kita jadi macam mak-mak cukup. Kena mendapati mereka. Bila mereka sayang kita, mereka willing to buat apa saja untuk kita. Okey Datuk, akhir kalam kepada pengundi di Tanjung Karang secara khasnya dan pengundi Malaysia secara amnya menjelang 19 bulan 11, nasihat, saranan, pendapat dan sebagainya untuk mereka semua. Silakan. Saya menyeru kepada semua pengundi di Malaysia dan juga di Tanjung Karang khususnya, jangan ulang kesilapan 2018 dalam PRU yang ke-14. Kita telah membuat kesilapan dengan memberikan kemenangan kepada PH. Akibatnya, kita menderita selama 22 bulan. Tambah 17 bulan. Sekarang ini, peluang sedang di depan mata. Kita kembalikan semula kuasa pemerintahan itu kepada Barisan Nasional. Kita bagikan mandat besar kepada Barisan Nasional. Kerana hanya Barisan Nasional sahaja yang boleh mentadbir negara menjadi gemilang dan cemerlang. Kita tahu keadaan politik kita sekarang ini tidak stabil, menyebabkan ekonomi kita juga agak terjejas. Jadi menjelang tahun depan, kita perlu menyediakan sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh untuk kita menghadapi
kegawatan dan kemelesetan ekonomi dunia yang telah diramalkan oleh pakar-pakar ekonomi dunia menjelang awal tahun depan. Okey. Ya. Padat sekali. Tapi sebenarnya Tanjung Karang dia orang sini tak buat silap. Mereka still lagi pilih Tan Sri Dharma walaupun gelombang tsunami berlaku. Kepada yang buat silap lah. Okey. Ada juga yang buat silap. Ada juga. Ada. Okey. Okeylah. Datuk, thank you kerana bagi masa dan ruang pada kami semua. Ya, semoga Azrul. sihat, semoga kuat, semoga terus kekal. Sebenarnya saya salah seorang peminat Azrul. Ya ke? Ya. Tiba-tiba kan? Saya suka suara Azrul. Suara macho gila. Okey, Allahu Akbar. Okey, tuan-tuan semua, thank you kerana bersama dengan program kami dan teruskan setia bersama dengan Kubra NSTP. Terus setia dan jangan lupa 19 November keluar mengundi sebagai pengundi yang bertanggungjawab. Jumpa lagi dan Assalamualaikum.